Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Channel membongkar ulasan tanpa sempadan, membongkar ulasan tanpa batasan. Hari ini saya dapat satu message daripada komen pembaca, penonton dalam channel saya yang saya sangat suka dan terkejut. Beliau mengatakan, apa kata kalau Ismail Sabri Yaakob pindah saja parti atau lompat saja parti, cari parti yang benar-benar menghargai pengorbanan beliau. Apa pendapat kamu dengan komen pembaca, penonton dalam channel saya berkaitan isu tadi? Yaitu beliau menggesa supaya Ismail Sabri Yaakob membuat parti baru ataupun lompat parti saja, pilih parti yang menghargainya. Beliau mempunyai banyak pilihan, sama ada pindah di parti yang lain ataupun membuat parti yang baru. Beliau memberikan alasan kenapa beliau mencadangkan supaya Ismail Sabri Yaakob lompat parti atau pindah parti saja. Alasan pertama beliau adalah karena buat masa ini beliau melihat Ismail Sabri Yaakob seperti tidak dihargai, seakan-akan tidak dihargai oleh kepimpinan UMNO, terutamanya MT UMNO. Walaupun baru-baru ini, ia benar, menurut beliau, pembaca ini mengatakan, menurut beliau memang benar Ismail Sabri Yaakob telah dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Namun tidak ada jaminan. Seperti yang dikatakan oleh Anwar Musa, beliau mahu kalau ada satu jaminan yang lebih tuntas. Dan saya pikir, pada pendapat saya, jaminan yang tuntas itu haruslah bertulis hitam putih, bukan hanya cakap-cakap. Karena kalau hanya cakap-cakap, itu semua sudah terbukti boleh saja berubah bila-bila masa. Contohnya di Johor, contohnya Tun Mahathir. Dan terkini, apa yang berlaku? Kuli memberikan satu gambaran bahwa Ismail Sabri Yaakob bukan ada jaminan menjadi Perdana Menteri, dan beliau harus akur dengan pilihan parti UMNO siapa yang boleh jadi Perdana Menteri, terutamanya daripada presiden parti sendiri, karena ketua kepada parti tersebut adalah Zahid Hamidi, manakala Ismail Sabri Yaakob hanyalah orang ketiga di parti tersebut. Bukan ketiga, tetapi jawatan ketiga, karena jawatan paling besar adalah presiden diduduki oleh Zahid Hamidi, manakala timbalannya juga pula adalah Tokmat. Dan 3 naib presiden itu pula 3 orang. Bermaksud Ismail Sabri Yaakob berada hanya pada kedudukan yang mungkin ketiga, keempat, atau kelima. Jadi sekarang banyak isu timbul menyatakan bahwa Ismail Sabri Yaakob mungkin hanya jadi mangsa. Mungkin jadi mangsa keadaan, bahkan mungkin beliau menjadi bidak seperti catur. Seperti di dalam pendedahan ataupun satu pengakuan daripada Ramasamy, beliau mengatakan bahwa Ismail Sabri adalah seperti macam Napoleon ketiga, mangsa pecaturan lebih besar, kata Ramasamy, timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Beliau berkata bahwa Ismail Sabri hanyalah mangsa permainan kuasa politik dan ekonomi yang lebih besar. Sama seperti raja terakhir Prancis, Louis Napoleon Bonaparte III, kata timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua P. Ramasamy. Persoalannya petang ini adalah siapa yang mencatur? Siapa kuasa yang lebih besar itu? Siapa sebenarnya yang coba menggunakan Ismail Sabri Yaakob untuk meraih keuntungan? Yang seperti P. Ramasamy katakan ini. P. Ramasamy berkata, Bonaparte mampu bertahan dalam jawatan itu karena seketika, bukan karena dia seorang pemimpin yang berkebolehan atau bijak, tetapi karena dia berusaha untuk mewakili atau memberi gambaran perwakilan kepada semua lapisan masyarakat. Dia ialah wira kepada petani, pekerja berjois kecil, kelas tuan tanah dan bangsawan. Tetapi dalam arti kata yang sebenarnya, dia menjadi mangsa atau bidak catur, kelas kapitalis, yang mana semakin berkembang di Prancis pada ketika itu. Membandingkan Ismail Sabri Yaakob dengan Bonaparte itu mungkin tidak adil memandangkan
jurang yang besar dalam sejarah. Tetapi fakta ini coba mewakili semua lapisan masyarakat bersempadan dengan kenaifan dan kebodohan, kata Ramasamy pada satu kenyataan hari ini. Menurutnya Ismail Sabri Yaakob adalah lelaki untuk semua musim, dan dia katakan dia mempunyai semua kualiti untuk menyatukan puak berbeza UMNO serta membawa pembangkang ke dalam lipatan melalui memorandum persefahaman MOU. Inilah keistimewaan Ismail Sabri Yaakob sebenarnya. Kelihatan walaupun baru saja memegang jawatan Perdana Menteri, jelas kelihatan Ismail Sabri Yaakob telah berjaya membawa bibit-bibit perubahan dalam UMNO, telah menyatukan beberapa puak di dalam UMNO. Bahkan Ismail Sabri Yaakob sendiri telah dapat melipat pembangkang dengan lipatan MOU, memorandum persefahaman kestabilan politik dan ekonomi tersebut. Jadi ini mungkin kebolehan satu perkara yang sebenarnya kualiti hebat dalam Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, kata Ramasamy, pencalonan UMNO Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri untuk pilihan raya umum akan datang hanyalah percaturan untuk menariknya supaya mengadakan pilihan raya umum awal. Apa yang berlaku selepas pilihan raya umum boleh menjadi tekaan sesiapa sahaja, katanya. Apakah Ismail Sabri Yaakob boleh menjadi Perdana Menteri atau tidak? Semua orang, terutama pemerhati politik, penganalisis politik, boleh membuat pelbagai andaian juga tekaan. Dan Anda boleh menulis sekarang dalam ruangan komen, pada tekaan Anda, benarkah Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri satu-satunya yang akan menjadi Perdana Menteri tunggal? Atau akan berulangkah satu calon tunggal menjadi 3? Walaupun dia mengakui, walaupun P. Ramasamy mengakui Ismail Sabri tidak pernah menimbulkan kontroversi sebagai Perdana Menteri sehingga hari ini, bahkan beliau telah mencipta rekod apabila berjaya menjemput pembangkang dalam satu perjumpaan dan juga berbuka puasa bersama-sama yang tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini. Dia tidak layak menerima banyak penghargaan, kata Ramasamy, kerana mengekalkan negara berada di landasannya. Menurut Ramasamy, pengurusan pandemik COVID-19 perlu diberi penghargaan kepada vaksin dan bukannya Perdana Menteri, kata Ramasamy. Beliau berpendapat pengurusan COVID-19 itulah yang perlu diberi penghargaan dan bukan Perdana Menteri, kata Ramasamy. MOU pembangkang dengan kerajaan Ismail, katanya, adalah untuk menghalang pemimpin UMNO yang didakwa rasuah daripada merampas kuasa. Hanya dengan melakukan perkara biasa, Ismail mendapat pujian, kata Ramasamy lagi. Hakikat bahwa dia bertahan dalam jawatan sehingga hari ini bukan bercakap tentang kebolehannya menyatukan, tetapi lebih kepada perpecahan yang mendalam dan tidak dapat diatasi dari dalam dan luar, kata Ramasamy lagi. UMNO sangat berminat untuk mengadakan pilihan raya umum awal berikutan kejayaan dalam pilihan raya negeri di Johor, di Melaka, dan di Sarawak. Ismail sebelum ini berkata dia akan mempertimbangkan untuk melanjutkan MOU dengan Pakatan Harapan, sehingga termasuk janji kerajaan untuk tidak membubar parlimen sehingga sekurang-kurangnya 31 Julai 2022. Bagaimanapun, dia kemudiannya menyatakan kesediaannya untuk membubarkan parlimen semasa Perhimpunan Agung UMNO. Majlis tertinggi UMNO juga baru-baru ini memutuskan untuk tidak melanjutkan MOU dengan Pakatan Harapan yang akan tamat pada Julai tahun ini. Walaupun pemimpin PH berkata keputusan itu tidak boleh dibuat secara unliteral oleh UMNO. Sekian dulu isu kali ini. Kita balik semula kepada soalan daripada netizen. Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan rugi? Siapa yang akan gigit jari sekiranya Ismail Sabri Yaakob merajuk dan pindah parti? Kerana hari ini rang undang-undang anti lompat parti belum lagi diputuskan dan diluluskan. Kita jumpa lagi. Sekian. Bongkar jangan tak bongkar. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.